Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， tema kita pagi ini jangan salah prioritas. 在这里是告诉我们不要轻重的颠倒。 Kita membaca dari Matius pasal 3 ayat 33 dan 34. 我们看马太福音第3章， Iya. Matius Matius 6, 33 dan 34. 马太福音第6章第33、34节。 Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼语来读，以后再用中文来读。 Kalau sudah dapat Bapak Ibu, saya akan baca untuk kita semua. 到这里，我们一同来读。 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 马太福音第6章第33到34节，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。 Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. 我们每一个人读神的话语，默想神的话语，行神的话语的人有福了。 Jikalau kita memasuki sebuah kawasan atau suatu tempat, Bapak Ibu, 当我们进到一个地区的时候， kita biasanya akan menemukan sebuah identitas. 在哪里我们有看到他们在那个地区的这个特别的地方？ Sebuah identitas tertentu dari daerah tersebut. 所以当然是代表着那个地方的特点。 Biasanya Bapak Ibu, daerah tersebut dibangun mungkin sebuah monumen 可能在那里他们建造了一个城， atau tugu peringatan 或者是在那里做了一个塔， atau tugu identitas 或者是代表着他们的一个塔， yang mencirikan keberadaan suatu wilayah atau daerah tersebut. 在哪里是表露出这个地方的一个特点。 Saya kasih contoh. 我比方说， Kita mungkin ada di antara kita mungkin sering pergi ke Batu ya. 可能我们大家很多时候进到马肚去， Pernah nggak melihat tugu apa yang ada di 你们 Batu? 在那里看到了什么呢？ Bapak Ibu pernah lihat tugu apa? 看到了什么呢？ Wah, udah tampil ya. Ya, apel ya, gambar apel yang 在 besar. 那里看到了一个很大的苹果。 Kenapa tugunya apel, Bapak Ibu? 为什么他们用这个苹果呢？ Kenapa? 为什么？ Karena penghasil apel. 因为那个是他们的特产， Setiap waktu ada apel. 每次他们在那里都有苹果的。 Jadi tugunya adalah apel. 所以他们在那里建造了一个色箱，就是苹果。 Kalau di Surabaya, Bapak Ibu, 但是如果在泗水呢， apa tugunya? 那么他们哪里的特点是什么呢？ Masih ingat nggak? 记得吗？ Gambar apa? 是什么呢？ Ya, buaya dan ikan. 就是一条鱼， Betul ya? 一个鳄鱼的， Buaya dan ikan. 就是鳄鱼，还有一条鱼。 Karena kata Surabaya itu berasal dari suro, ikan, 因为这个泗水，它的这个树肉呢就是鱼， boyo, buaya. 火药呢就是鳄鱼， Bukan buaya darat ya Bapak Ibu ya. 不是在陆地上的鳄鱼， Itulah kemudian namanya jadi Surabaya atau Surabaya. 所以被它称为了泗水是苏拉白亚。 Kalau Bapak Ibu ke Palembang, 如果你们到巴莱芒的话， wah sebenarnya jangan tampil dulu tadi. 但是你们不要先把它 Karena saya ingin 定出来。 Bapak Ibu menebak, mungkin ada yang menebak, oh pempek tugunya. 可能你们认为在哪里是白白的 Ya, 这个色？ bukan, tapi tadi Bapak Ibu dapat melihat, ada yang tahu nggak ini jembatan apa? 你们知道吗？它是什么怎样子的一个桥呢？ Jembatan Ampera. 它的是叫做安贝拉的。 Ada yang tahu arti Ampera? 你们知道安贝拉的意思是什么吗？ Amanat penderitaan rakyat. 就是这个人民的痛苦。 Jembatan ini untuk mengingatkan perjuangan rakyat di situ. 这一个桥呢，它使我们大家记得那个时候他们的奋斗。 Kalau kita ke Jakarta, Bapak Ibu, 如果我们到盐城的话， ada monumen khas di situ. 在那里有一个特别的， Ada yang tahu nggak? 你们知道吗？ Apa itu? Monas ya, 就是这个莫纳这个石像， monumen nasional. 就是这个民族的一个它， Masih banyak lagi Bapak Ibu monumen atau tugu-tugu yang lain. 还有其他的很多的。 Apa tujuannya? 它的目的是什么呢？ Ketika orang melihat langsung, mengerti 当人家一看呢，就明白了， dan mengetahui tentang suatu ciri khas 他就知道了他哪里的特点， peristiwa 什么事件发生， atau mengingatkan 或者是提醒我们， atau mengajar kepada generasi 或 berikutnya 者是教导我们的后代。 akan sesuatu atau sejarah yang pernah terjadi di situ. 因为在那个地方曾经发生了一个历史的事件，
Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 同样的，在我们的生活当中，成为信神的人， Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan karya besarnya dalam hidup kita. 我们千万不要忘记了我们的神，而且他对我们的这个作为。 Kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu, 如果 coba 我们看这幅图画的时候， palungan. 就是一个马槽， Apa yang ada dalam pikiran kita? 在我们的思想里面是什么呢？ Apa yang diingatkan kepada 我 kita? 们想起了什么呢？ Apa Bapak Ibu palungan? 这个马槽是什么呢？ Tempatnya Yesus lahir. 就是主耶稣降 Betul ya? 生的地方。 Biasanya itu muncul pada hari apa? Natal. 平常呢，这个图画呢出现在我们圣诞节的时候。 Kemudian salib. 后来呢，这个十字架呢， Ketika kita melihat salib, apa yang menjadi peringatan atau pelajaran yang dapat kita lihat? 当我们看到了十字架的时候，我们受到怎样子的教导？ Bapak Ibu ketika melihat salib, apa yang Bapak Ibu ingat? 你们看到了十字架，想起了什么呢？ Pengorbanan Yesus. 主耶稣的牺牲， Mati di atas kayu salib. 他死在十字架上， Mencurahkan nyawanya supaya Bapak Ibu hidup. 他把他的生命是牺牲了， Supaya kita diselamatkan. 让我们化作我们被拯救。 Itulah salib Kristus. 这个就是基督的十字架。 Lalu kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu ya. 如果我们再看一个 Selanjutnya 图啊， Gambar telur. 就是个有蛋， Kita diingatkan apa? 我们想起了什么呢？ Paskah. 就是复活节， Yesus bangkit, Yesus menang. 主耶稣复活了，他得胜了。 Kemudian kalau kita melihat burung merpati Bapak Ibu. 如果我们看到了鸽子的时候呢， Kita diingatkan apa? 我们想起了什么呢？ Peristiwa apa? 什么事件呢？ Pentakosta. 就是圣灵降临， Turunnya Roh 就 Kudus. 是圣灵降临的时候。 Di mana Roh Kudus begitu luar biasa mempertobatkan banyak orang. 圣灵是那样蛮有能力的来使更多的人的来悔改， Bahkan sampai hari ini. 甚至到今天为止。 Itulah sebabnya kenapa kita selalu diingatkan setiap tahun. 所以为了这个缘故呢，我们每一个人每一年都提醒我们， Supaya kita ingat dan percaya kepada Tuhan. 让我们想起来，我们相信我们的神， Yang begitu besar kasihnya dan kesetiaannya dalam kehidupan kita. 他的爱，他的心色是何等的广大，在我们的生活里面。 Kalau kita melihat besarnya kasih Tuhan dan kesetiaannya kepada kita. 如果我们看到了上帝的爱，上帝的这个心色是那样子的广大的， Wajar nggak bagi kita kalau Tuhan itu harus menjadi prioritas yang pertama? 是不是一个正常的事情？如果我们把上帝居首位， Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan 上 kita. 帝成为在我们生活当中最重要的一个， Wajar nggak Bapak Ibu? 是正常的吗？ Harus nggak? 应当的吗？ Harus ya. 当然是应当的。 Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Hidup ini juga ibarat perjalanan. 我们今天的生活好像是在一条道路上， Apa yang sedang kita cari? 我们在寻找什么呢？ Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? 成为我们生活当中最重要的是什么呢？ Di dalam kehidupan ini. 在我们今天的生命里面， Tidak sedikit orang-orang Kristen saat ini Bapak Ibu salah prioritas. 有很多的基督徒呢，他们选错了， Yang dia cari di dalam perjalanan hidupnya. 他们在他生活上他所寻找的。 Ada yang menghabiskan perjalanan hidupnya dengan memprioritaskan mungkin uang. 有的人呢，他在他生活上用完了，在哪里是寻找这个金钱？ Saya ingat ketika tahun 2010 ketika saya pelayanan di Jambi. 我记得当在2010年的时候，我在展比侍奉的时候， Pagi-pagi kadang saya makan mie pangsit Bapak Ibu. 就是一早我吃了云吞面， Hocek ya. 是很好吃的。 Ya. Saya melihat yang satu susuk yang sudah tua duduk menerima uang ya, orang bayar gitu 我 ya. 在那里看到了一位叔叔呢，这年纪老迈的时候，他坐在那里，在那里零钱。 Dia kalau lihat uang sudah begitu susahnya Bapak Ibu lihat ini uangnya warnanya merah atau hijau atau biru gitu ya. 他很辛苦的来分辨这个钱是红色的还是绿色的。 Setiap hari Bapak Ibu yang dia lakukan seperti itu. 他每一天做的工作就是那样， Bahkan hari Minggu. 甚至在礼拜天。 Lalu saya bertanya dalam hati, 后来我在心里面自己自问， kira-kira apa sih menjadi tujuan susuk ini? 后来我想到底这个叔叔呢，他在他生活上面什么是他最重要的？ Yang sudah lanjut usia. 他是年纪那么的老迈， Apakah dia tidak menyadari bahwa suatu hari nanti dia akan berjumpa dengan Tuhan? 难道他没有觉悟到，如果有一天他要见到主的面， Dan dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. 他应该要在向神在他生活上，他们也负责任。 Ada orang yang memprioritaskan harta, kekayaan, kedudukan 有的人他们着重于在他的财富、他的地位， atas diri sendiri dan kesenangan pribadi 就是他自己寻找他自己所爱好的， dan lain sebagainya. 还有其他的等等。
Pada tahun 2022 Bapak Ibu, 在22年的时候， saya pulang ke Palembang. 我回到巴联邦， Karena saya memang lahir di Palembang. 因为我是在巴联邦出生的。 Saya berjumpa dengan II saya, 我见到了我的姨母， saya berjumpa dengan Yi Chong saya, 我见到了我的姨丈， saya juga berjumpa dengan Sukme saya. 我也跟我的婶来见面。 Saya melihat mereka kok sudah tua. 我看他们那么老了， Saya ingat sebelum saya meninggalkan Palembang mereka masih gagah. 我记得当我离开巴联邦的时候，他们是那么的强壮， Tubuh mereka besar, kuat. 他们的身 Sukme saya 体 itu wah gede badannya. 他们的身体是很强壮、很高大的。 Tapi hari itu saya melihat begitu kurus dan rambutnya putih semua. 但是那一天我看到他们那么的缩小，他的头发已经苍白了， Nah saya merenung Bapak Ibu, 我就在那想， apakah mereka sudah mengerti prioritas hidup mereka? 师傅他们知道吗？他们在生活里面最重要的是什么？ Saya memang sempat memberitakan Injil kepada Sukme saya. 我也曾经对我的婶婶转福音， Cece selalu mengingatkan, Cece saya selalu 我 mengingatkan 的 saya. 姐姐一直提醒我们， Kalau kami ke Palembang, 如果我们到巴联邦的话， dia selalu mengajak saya untuk memberitakan Injil kepada mereka. 他是想带领我去跟他们传福音， Waktu kita Bapak Ibu sudah tidak banyak lagi 因为他们的时间不多了， di dalam kehidupan ini. 在我们的这个生活里面， Jadi jangan salah prioritas. 所以我们不要选错了什么是重要的。 Kata-kata Yesus Bapak Ibu 主耶稣说， adalah bagian dari khotbah di bukit 就是他在登山宝训里面的一部分， yang dicatat dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. 就是在马太福音第5章到第7章， Kemungkinan besar Bapak Ibu, 这个很可能的。 mereka yang datang kepada Yesus untuk mendengar Yesus, 当他们来到主耶稣要听主耶稣讲道的时候， waktu itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. 那些是个很普遍的一个人， Dan bukan kemungkinan mereka adalah orang yang tidak punya atau tidak berada. 可能他们是个贫穷一无所有的人， Jadi mereka mungkin 他们那个时候可能 bahwa mereka perlu fokus mencari nafkah dalam hidup ini. 他们在生活里面，他自己着重于来寻找这个他们的生活， Sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan kerajaan Allah. 所以他们就没有时间来去默想这个神国的。 Tapi Tuhan Yesus menasihati mereka 但是主耶稣劝勉他们， untuk mengamati bagaimana Allah mengurus binatang, tanaman yang Dia ciptakan sedemikian luar biasanya. 告诉他们，如果上帝怎样子去看顾保守他所创造的那些动物， Dan Allah berjanji 上帝也允许过， untuk melakukan hal yang sama bagi orang-orang yang mengutamakan kerajaannya. 他也要同样的对待那些以上帝的国为所谓的。 Matius 6, 25 sampai 30. Bapak Ibu bisa baca di rumah. 马太福音第6章25到30节，你们可以自己去读。 Pagi ini kita akan melihat dua prinsip yang diajarkan dalam firman 今 Tuhan 天我们要从神的话语里面学习到2样的功课， supaya kita tidak salah prioritas. 让我们不要是选错了的。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一点， Allah itu haruslah yang utama. 我们上帝应该要是最重要的、最首位的。 Dalam ayat 3 yang kita baca tadi, 在我们读的33节里面， dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 他在那里告诉我们，你们要先求他的国和他的义，他就要把一切所有的赐给你们了。 Apa itu kerajaan Allah dan 那 kebenarannya? 么他的国与他的义到底是什么呢？ Dalam Roma pasal 14 ayat 17, 在罗马书第14章第17节里面， di situ Rasul Paulus menjelaskan 在那里使徒保罗告诉我们， bahwa kerajaan Allah itu 如果天国呢， bukanlah soal makanan, 不是关于吃的， bukanlah soal minuman, 不是关于喝的， tetapi soal kebenaran, 而是关于真理， damai sejahtera, 就是我们的平安， dan sukacita dari 还 Roh 有我 Kudus. 们的喜乐是从圣灵来的。 Yesus juga mengajarkan Bapak 主 Ibu 耶稣也同样的教导我们， dalam Lukas 18 ayat 29在路加福音第18章第29节， bahwa kerajaan Allah 如果神的国 itu bukanlah bersifat duniawi, 不是属于世界的， tetapi sifatnya adalah kekal. 而是永恒的。 Bapak Ibu, artinya 弟兄姐妹们，他的意思呢， kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama 所以 dalam 呢 hidup kita. 我们就要把上帝在我们的生活里面放在最重要的、最首位的。 Mengejar perkara-perkara rohani 我们先寻求属灵的事情， jauh lebih penting daripada perkara-perkara ada di dunia. 远胜过我们在世界上所寻找的。 Kita harus terus berusaha Bapak Ibu 我们要不断的设法， melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup 我 kita. 们要去行上帝所要我们做的。 Sesungguhnya memiliki harta dan segala kekayaan di dunia ini tidak salah.
其实我们拥有在世界上的一切的财富是不错的， Karena semua itu juga adalah berkat dari Tuhan. 因为这一切完全是上帝所赐给我们的恩典。 Yang salah adalah 错的是呢， ketika kita menggeser posisi Allah 但是当我们把上帝的位置移开的时候， sebagai pemberi berkat itu 因为他是施恩典的神， bukan pada posisi yang utama. 不是把它放在首位。 Jadi Bapak Ibu menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, itulah prioritas kita. 所以呢，我们要把主耶稣在我们的生活里面，在我们生命当中放在最重要的一点，这就是我们的要走的方向。 Dalam ayat 33 tadi Bapak Ibu, 我们刚才所读的第33节里 itu 面， ada kata mencari. 在哪里是叫我们先去找？ Kata mencari itu Bapak Ibu menunjuk kepada satu keasikan. 在哪里我们找呢？是很享受的一个工作， Usaha yang dilakukan dengan terus menerus 我们在连续不断的去做的， sampai mendapatkan apa yang 一 dikejar 直 itu. 一直到我们所追求的得着了。 Ya, jadi Bapak Ibu menunjuk pada satu keasikan. 所以在这里我们可以在那里享受的， Mungkin seperti anak-anak muda atau ada di antara kita yang asik kalau pegang handphone nih Bapak 好 Ibu. 像我们的一般的人或者是年轻人，他们拿着手机的时候，一直在那里享受着这个手机。 Pegang handphone asik nggak Bapak Ibu? 我们拿着手机，我 Asik 们 ya? 有享受感吗？ Sampai kadang lupa waktu. 有时候忘了时间， Ya enggak? Bukan mencari sesuatu Bapak Ibu, nggak tahu apa yang dicari, pokoknya senang aja. 他们不是寻找什么，但是只有喜欢罢了。 Anak-anak saya juga senang pegang handphone. 我的孩子也很喜欢拿着手机的， Tapi kita batasin. 但是我们限制他的时间， Asik. 很享受的。 Harusnya seperti itu Bapak Ibu ketika kita mencari Tuhan dalam 所以 hidup ini. 我们要寻求神的时候，要有这样子的一个心态， Harus kita nikmati. 我们在那里去享受它。 Tetapi dalam realita hidup ini, 但是在我们的现实的生活里面， tidak sedikit orang Kristen 有不少的基督徒， tidak mengutamakan Tuhan. 他们并没有把上帝放在最重要的。 Tapi apa yang diutamakan? 他们最重要的是什么呢？ Yaitu yang ditambahkan. 就是要加给他们的， Yang ditambahkan, yang 就 diutamakan. 是要加给他们的，他们把它放在首位， Bukan mencari kerajaan Allahnya. 不是寻求神的国。 Saya ulangi Bapak Ibu dalam bacaan ayat 33 ya. 我们再读一次第33 Supaya 节， kita bisa melihat ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Akan ditambahkan kepadamu. 所以33节里面说 Betul，ya？你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Tapi banyak orang sekarang yang dicari utama apa? 现在的人寻找的是什么呢？ Yang ditambahkannya. 就是那些加给他们的， Bukan Tuhannya. 不是他的神， Bukan kebenarannya. 不是真理。 Bapak Ibu hati-hati. 弟兄姐妹们，我们要格外小心， Ini dapat membuat kita jadi dehidrasi ya. 所以这个是造成了我们成为缺乏了的。 Bapak Ibu tahu ya dehidrasi ya. 你 Ini 们知道吗？我们空水的是 apa arti dehidrasi Bapak 是 Ibu? 什么意思呢 Ada？yang tahu nggak? 你们知道吗？ Kekurangan cairan ya. 就是缺乏了水分。 Kalau gambar pertama itu orang yang kurang cairan. 第一 Ya. 个图画就是缺乏了水分的人， Yang gambar kedua itu setengah itu. 第二个呢是在一半的， Gambar yang ketiga itu 3/4 dia ada airnya itu 那 ya. 么第三个呢是3/4的， Tapi yang terakhir itu gambar orang yang tidak kekurangan. 最后一个 cairan 呢，最后呢一个没有缺乏水的， Tidak sedikit orang-orang Kristen saat ini Bapak Ibu mengalami dehidrasi rohani. 有很多的基督徒他们在生活里面缺乏了这个属灵的。 Dehidrasi rohani terjadi ketika kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup 所以我 ini. 们缺乏了这个属灵的事情的时候，就是因为我们没有寻求神， Ya, kalau sama seperti orang yang dehidrasi Bapak Ibu. 就是好像一个缺水的人。 Kenapa dia bisa jadi dehidrasi? 为什么他能够成为这个脱水的这个生 Karena 命？ jarang minum atau dia menyepelekan minum. 因为他们不喝水，或者是忽略了这个水， Bukan yang utama minum itu. 他认为喝水不是重要的， Kesibukannya mungkin, 他们的忙碌是重要的， pekerjaannya mungkin, 他的工作是很重要的， macam-macam. 还有其他的， Sehingga tidak mengutamakan minum. 以致他们没有把这个喝水放在是重要的。 Nah itu yang terjadi, dehidrasi. 后来就这样子的发生了他们了脱 Sama, 水的事件。 dalam kehidupan rohani kita juga begitu. 同样的，在我们的属灵生活里面也 Kalau 是如此。 kita disibukkan dengan yang ditambahkan, 如果我们在忙碌在那些加给我们的这个东西呢， bukan kerajaan Allah yang 而 diutamakan. 不是把神的国放首位。 Ingatlah gambar ini, kita yang mana?
你们 Ya. 要知道这个土话我们是属于哪一个的。 Apa tanda atau ciri orang yang mengalami dehidrasi rohani? 当一个人在树林上面他们缺乏的时候，他们的特点是什么？ Kita kehilangan makna dari apa yang kita kerjakan. 我们已经舍弃了我们所做的一切事情的这个意义， Termasuk ketika kita beribadah. 包括我们在这里敬拜神， Bahkan termasuk mungkin kita bersaat teduh. 也是包括在我们在家里面领袖的时候， Bahkan mungkin kita melayani Tuhan. 甚至我们服侍他的时候， Itu terasa gersang, 我们觉得好像是干固的， kering, 骨干很干燥的， tidak ada makna. 没有意义的。 Semua rangkaian kesibukan itu 我们所有一切在忙碌的事情里面， itu menjadi beban yang membosankan atau rutinitas semata. 成为了我们身体上的一个重担， Gejala yang sudah kritis Bapak Ibu. 一个它特点。他们在危机当中的时候， Mereka yang mengalami dehidrasi rohani 当他们在灵性上缺乏的时候， adalah jika kita kemudian malas berdoa, 所以呢，我们就很懒惰的去祷告， malas baca firman, 我们很懒惰的来读经， tidak setia beribadah. 我们不忠心以来敬拜神， Hati-hati. 我们要小心。 Jadi tanda-tanda orang Kristen yang mengalami dehidrasi rohani yaitu kehilangan gairah rohani. 所以呢，一个人如果他在树林上缺乏了的话呢，他就没有兴趣在做这个树林的工作。 Jika demikian jadinya Bapak Ibu, 如果这样子的话呢， bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan? 那么我们怎样子把上帝放在首位呢？ Kalau memang kita bisa menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, 如果我们能够先求他的国和他的义的时候， maka sudah seharusnya Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. 所以呢，应当的上帝在我们的生活上是最重要的一点。 Karena itu kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. 所以为了那个缘故，我们跟上帝有亲密的关系， Makin hari makin erat bersama Tuhan Yesus. 一天比一天跟主耶稣更加亲近。 Jadi seperti orang yang mengidolakan Tuhan Bapak Ibu. 好像一个人他在哪里 Ya. 是那样的尊重崇拜我们的神。 Jadi memprioritaskan Tuhan itu sama seperti kita sungguh-sungguh mengidolakan Tuhan. 所以呢，在我们的生活里面呢，我们真正的去崇拜他， Sebagai role model kita atau sebagai panutan kita. 所以他成为我们效法的这个榜样。 Seperti Bapak Ibu punya idola nggak? 好像是我们有我们所崇拜的是什么呢？ Seperti gambar ini nih. 好 Ya. 像这个图画， Itu anak kecil itu mengidolakan aktor itu, ya aktor main film Thor itu ya. 对这个年轻人他在哪里？好像他要效法这个一个明星， Yang satu baju hitam, kacamata hitam itu mengikuti aktor Brad Pitt. Wah, 所以那么这个戴着黑眼镜的这个呢，他效法他隔壁的那个明星， wah, dia berusaha Bapak Ibu mengikuti idolanya. 他效法他要好像效法他一样。 Demikian hidup kita Bapak Ibu, kalau kita mengidolakan Yesus, biarlah hidup kita juga seperti hidup Yesus. 所以呢，同样的，当我们把上帝放在首位，尊重他的时候，我们就要效法他。 Perkataan kita seperti perkataan Yesus. 主耶稣，我们所说的话，像主耶稣说的话； Kasih kita seperti kasih Yesus. 我们的爱也要像主耶稣的爱； Ibadah kita seperti ibadah Yesus. 我们的敬拜也要像主耶稣的敬拜。 Apakah kita makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu? 是不是我们每一个人每一天越像耶稣， Atau semakin serupa siapa kita? 或者是我们好像谁呢？ Ya, sudah semakin serupa Tuhan Yesus? 我们每一个人像耶稣吗？ Saya ingat seorang rekan hamba Tuhan. 我记得有一个神父，他我的同工， Suatu kali dia belanja di satu toko yang jual beras macam-macam itu ya. 他有一天在一个杂货店里面卖米的这个商店， Waktu dia datang ke toko, disambut dengan satu AI yang wah luar biasa pelayanannya. 所以在他到哪个店的时候，那边有一个店主，就是一个阿姨，她很热情的老招待他。 Apalagi AI ini tahu kalau yang belanja ini hamba Tuhan. 更何况他知道这个购物的就是神父， Ya, ramah sekali. 在哪里他很温柔的， Dia pakai kalung salib. 他戴着这个十字架的项链。 Karena dia pakai kalung salibnya, maka rekan hamba Tuhan saya itu bilang, AI orang Kristen ya? 所以因为我的同工呢，他看到他有十字架的项链，就问他你是否是基督徒吗？ AI itu bilang, lo kok tahu? 那么那个阿姨就问你怎么知道呢？ Dari salibnya. 我看到你的十字架。 Lalu AI tanya, Bapak hamba Tuhan ya? 后来他就说你是神父吗？ Iya, saya hamba Tuhan. 是的，我是神父。 Waduh, dilayani dengan 后 baik. 来他就很好的招待他。 Jadi kalau mau dilayani dengan baik, jadilah hamba Tuhan ya. 所以如果你们要受到别人的招待，好好招待，就成为了神父，成为牧师。 Sudah selesai belanja, pulang. 他买了以后呢，他就回家了。 Udah berapa menit kemudian teman
hamba Tuhan ini lupa ada satu yang mau dibeli lagi. 后来他回到家里，他想起了有一样东西，他忘记了，他倒回去要买。 Baru berdiri di depan pintu toko itu, 他刚刚站在这个店门口的时候， kaget hamba Tuhan ini. 这个神父呢很吃惊， Karena AI itu sedang marahi karyawannya 因为这个阿姨呢，她正在去骂这个她的工人， dengan kata-kata yang kasar. 用那些粗鲁的语言， Bahkan kebun binatang keluar semua dari 甚至 mulutnya. 于动物园里面的动物都完全从她的口中出来了。 Wah, dia marah maki-maki karyawannya. 她在那里出骂她的工人。 Pada waktu dia maki-maki, 当她出骂这个职员的时候， tanpa sengaja dia melihat di depan pintu 她无意中看到这个门口里面 ada hamba Tuhan. 站着这个神父， Tiba-tiba waktu marah dengan keras suara tiba-tiba melembut. 他在那里粗鲁的骂的时候，突然间他的声音柔了下来。 Aduh, kaget teman saya ini. 所以我的这个朋友很吃惊， Aduh, dia bilang gimana ini Tuhan? Dia bilang ya, Tuhan. pakai salib ya. 主啊，怎么样呢？这个人带着十字架的， Apakah ini mencerminkan Yesus Bapak Ibu? 难道这样子的生活有写照着耶稣吗？ Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti 我 ini. 们千万不要成为这一种的基督徒， Di gereja kelihatan, aduh luar biasanya 在 baiknya. 在教会里面看到是何等的好，何等的善， Pulang gereja, 从教会出来以后 beda. 就有区别了。 Mulutnya mungkin dalam keluarga yang keluar kata-kata kotor. 他的口中出来的是肮脏的话， Sama suami sama istri saling mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. 跟她丈夫跟妻子讲的话都是不好的话， Wah, sayang Bapak Ibu ya. 很何等的可惜的。 Hati-hati. 所以我们要小心。 Kalau kita memprioritaskan Tuhan, 如果我们把上帝居首位的话， maka kita akan belajar seperti Yesus. 我们就要学习好像耶稣一样。 Yang kedua, 第二点， taat dan setia kepada firman Tuhan. 我们要忠心于神的话语。 Di dalam Matius 6:33-34 yang kita baca tadi, 刚才我们所读的经文就是第34节里面， ada dua perintah yang harus ditaati dan dijalankan, 所以我们有两个命令要我们去顺服，我们去做的， yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 就是你们先求他的国和他的义。 dan yang kedua, 第二个呢， janganlah kamu khawatir akan hari besok. 所以你们不要为明天忧虑。 Saya mau bertanya kepada kita yang hadir pagi ini, 今天我要问你们各位， siapa di antara kita yang tidak punya kekhawatiran dalam hidup? 在我们当中有哪一个人他没有忧虑的？ Ada nggak yang ada punya khawatir? 有吗？你们当中有哪一个人没有忧虑 Loh, saya 的？ tidak punya khawatir dalam hidupnya 有 ada. 老师，我没有忧虑的。 Saya percaya kita semua dalam ruangan ini pasti punya kekhawatiran. 我深信每一个在座的弟兄姐妹们一定有忧虑的， Nah, saya juga punya kekhawatiran 我 Bapak 也 Ibu. 是有忧虑的。 Khawatir masa depan anak-anak saya, 我忧虑我孩子的前途， khawatir tempat tinggal, 我忧虑我住的地方， khawatir kesehatan. 就忧虑我的 Dan 健 lain-lain 康，还有其他的。 Bapak Ibu, akibat kekhawatiran akan hidup ini 因为我们忧虑呢，是造成了， yang sering membuat orang percaya kehilangan fokus utama. 以致造成了我们信神的人舍弃了他们最重要的这个方向。 Sehingga ada fokus mungkin mencari uang 所 nomor 以 satu, 他一直他的终点就是在一直找钱， pekerjaan nomor satu, 一直把工作居首位， diri sendiri nomor satu. 我们自己成为最重要的。 Situasi dan kondisi yang dirasa tidak baik juga menjadi beban dalam hidupnya. 所以在生活上那些不好的环境，造成了我们的重担， Mungkin juga kesehatan. 可能是我们的健康问题， Wah, dan lain-lain. 还有其他的。 Ini kesehatan ini juga penting kadang Bapak Ibu, ya mengganggu fokus kita. 我们的健康是很重要的，它能够影响我们的焦点。 Saya ingat seorang lansia Bapak Ibu, 我记得有一个年老的， dia punya sakit asma, 他有气喘病， sudah diobati lama, 已经很久医疗， tidak sembuh-sembuh. 但是没有痊愈， Akhirnya dia bunuh diri. 后来他就自 Nah, 杀了， ini bahaya ya. 很危险的。 Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal 1 ayat 6 sampai 9. 弟兄姐妹们，以赛亚书第1章第6到第9节， Sorry, Yosua ya. 约书亚记， Coba saya akan baca ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. 约书亚记第1章第6到第9节， Bagaimana pesan Tuhan kepada Yosua? 神怎样子来吩咐这个约书亚？ Yosua pasal 1约书亚书第1章 ayat 6 sampai ayat 9. 第6到第9节， Saya akan baca dulu ya dalam bahasa Indonesia. 我们先用英语来读。 Ini pesannya Tuhan kepada Yosua. 这是神他吩咐这个约书亚的。 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang,
mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 约书亚书第1章第6节到第9节，你们当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向你们的列祖起誓应许赐给他们的地。只要是刚强壮胆，要谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切的律法，不可偏离左右，使你在无论往哪里去都可以顺利。这个律法的书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切的话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆吗？不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。 Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. 约书亚被神拣选要代替这个摩西， Yosua sebenarnya gentar, 其实他在哪里是精展的， apalagi dia jauh lebih muda dari Musa. 更何况他比摩西更年轻。 Tentu saja Musa akan lebih dihargai dan dihormati. 当然，摩西更加被别人尊重的， Tetapi karena Tuhan yang memilih Yosua, 但是因为是上帝拣选约书亚， maka Tuhan berfirman kepadanya, 所以上帝就对他说 kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 你要坚固你的心。 Dalam bacaan tadi Bapak Ibu, 我们刚才所读的经文里面， sampai 3 kali Tuhan katakan kuat dan teguhkanlah hatimu. 在哪里上帝呢3次的对他说你要刚强壮胆， Karena Tuhan tahu 因为上帝知道， bahwa Yosua itu gentar, 他知道他在哪里，约书亚是在那里精展的， tidak teguh, 他是不能够坚固的， dan bisa membuat dia kecut dan tawar hati. 很多时候造成了他费心了。 Dan Yosua juga menyadari hal ini Bapak Ibu. 约书亚他也接悟到这个事情， Berat bagi dia untuk menggantikan Musa. 对他来说呢，他要代替这个摩西，他是很沉重的。 Tetapi orang yang bersungguh-sungguh percaya pada Tuhan, 但是一个真正的相信神的人， dia akan teguh dengan setia hidup dalam ketaatan penuh kepada 所 firman 以他 Allah. 就呢在那里坚固的顺服着神的命令。 Orang yang taat pastilah dia tidak akan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. 一个他在哪里顺服他遵守的人，他不可能偏左右的。 Dan Tuhan memberkati dengan keberhasilan. 上帝就祝福他，使他能够成功。 Itulah Yosua. 这就是约书亚。 Begitu juga dalam hidup kita Bapak 同 Ibu. 样的，在我们的生活里面， Jangan kecut dan tawar hati Woman. oleh apapun. 我们不要为了什么事情都不能够在那里舍弃了这个胆子的， Jangan khawatir akan apapun. 我们也不要为什么事情都忧虑的。 Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 但是我们要先求他的国和他的义， Yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 也就是我们要深信我们的耶稣基督。 Meskipun situasi yang kita hadapi tidak menentu. 虽然我们在这个不平安的、不平稳的这个生活里面， Mungkin kesehatan kita terganggu. 可能我们的健康的问题受到影响， Mungkin keadaan ekonomi kita yang serba sulit. 可能我们的经济遇到了困难， Mungkin di usia kita yang makin bertambah, makin lanjut ini Bapak Ibu. 或者是在我们这个年纪越来越老的时候， Kekuatan kita mulai menurun. 我们的力量就越来越减少了， Dan juga mungkin banyak penyakit yang muncul. 也可能发生了很多的疾病。 Tapi kita percaya 但是我们要相信， ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. 我们在主里面我们是有盼望的， Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. 因为我们的主耶稣向来与我们同在。 Dimanapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. 无论我们在什么地方、怎样子的环境里面， Asal kita sungguh-sungguh taat dan setia 只要 kepada 我们 Tuhan. 真心的顺服、忠心于神， Apakah kita taat dan setia? 是否我们大家忠心顺服吗？ Bapak Ibu, sebagai penutup, 弟兄姐妹们，我们要成为一个结束。 waktu saya melayani di salah satu gereja di Surabaya, 我在思学曾经服侍过一个教会， saya mengajak beberapa bapak-bapak mengunjungi seorang AI yang umurnya 60 lebih.
我跟那些弟兄们去探访一位60岁左右的一个姐妹， Saya dapat info kalau dia kena kanker. 我得到了一个消息，如果她得到了癌症， Maaf ya, kanker payudara. 她是这个乳癌的， Sudah stadium akhir Bapak Ibu, 已经 parah. 是最后的一届的很严重的， Sampai pecah. 已经烂了。 Saya nggak bisa bayangin sakitnya. 我也不能够想象到何等的痛苦。 Waktu kami mau datang ke rumah, 当我们要去探访她的时候， dibuka pintu oleh pembantunya. 有她的仆人打开了这个门， Kami katakan mau mencari AI. 我就告诉她我们要找这个 Lalu 姐妹。 pembantunya memberitahu kepada AI. 后来呢，这个仆人就告诉那个姐妹， Lalu AI bilang tunggu ya, 所以后来她就说你们先等一 dia 下， berhias dulu gitu, 她先装扮一下， supaya kelihatan cantik. 好让她能够看到更美。 Kami datang dengan tujuan untuk menghibur. 我们来是要安慰她， Setelah dia sudah siap Bapak Ibu ya, 当她预备了以后呢， dia terima kami. 她就接待我们。 Kami datang ingin menghibur supaya dia kuat. 我们在哪里要安慰她，好让她坚固。 Tetapi dia justru memberikan kata-kata yang menguatkan kami. 但是相反的，她用了坚固的语言来安慰我们的。 Baru berjumpa dia suruh kami duduk. 我们一见她，她就请我们坐下来， Dia katakan kepada kami, 她就对我们说 Tuhan itu baik.：“ 上帝是美好的。 Waduh, saya bilang Tuhan itu baik. ”那个时候我想，真的，上帝是美好 Di 的。 tengah-tengah sakit yang begitu luar biasa dia katakan Cita-cita. Tuhan itu baik. 就在那样痛苦的情形里面，她说：“上帝是美好的。 Saya bersyukur kepada Tuhan. ”所以我感谢神， Saya sudah diberkati Tuhan yang begitu luar biasa. 上帝已经给我了那么奇妙的事情， Banyak kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. 有很多的机会，上帝已经赐给了我。 Melayani, 我可以服侍他， bisa pergi 我 kemana-mana. 可以到处去走， Itu sudah cukup. 已经足够了。 Waduh Bapak Ibu, dia mengatakan Tuhan itu baik. 弟兄姐妹们，他说上帝是何等的美好， Saya dan teman-teman tidak tahu harus ngomong apa. 所以我一定同工们大家， Yeah. 我们知道好像要说什么话， Karena saya pikir kita mau menguatkan dia. 因为我想我要安慰他、兼顾他， Karena sebelum ke tempat AI ini, 因为我们还没有到他这个姐妹 saya 的家 ke 的 dua 时候， tempat ibu-ibu yang kena kanker payudara juga. 我也同样得到另外一个得到了乳癌的这个姐妹， Semua jemaat yang saya layani. 所有我所服侍的会友们， Yang satu masih muda, 一个还是年轻， suaminya ikut saya kunjungan Bapak Ibu. 她的 Ke 丈夫 AI 是 ini. 她的丈夫跟着我去探访的。 Ketika saya kunjungi Bapak Ibu, 当我去探访的时候， saya ngeri lihatnya. 我感到很恐怖的， Karena seperti orang kerasukan. 因为好像是一个被鬼附了。 Sakitnya luar biasa. 他那时候痛苦的要命， Lungker-lungker dia. 他 Wah, 在哪里不断的挣扎，因为痛。 nggak tahu keluar apa saja dari mulutnya Bapak Ibu. 我们也不知道他口中所说的是什么， Saya sampai ngeri lihatnya. 但是我感到很恐怖的。 Yang kedua saya kunjungi seorang penatua 第二个呢，我是探访一个长老， yang melayani Tuhan sudah begitu lama. 他很久服侍主了。 Ketika dia sakit seperti ini Bapak Ibu, 当他这样子的病的时候， dia tidak bisa menerima. Kenapa Tuhan? 他在哪里不能够接受？他说：“神为什么 Wah, saya bilang ini susah untuk menghibur ini.？” 所以我就在想，很难去安慰他。 Tiga-tiga meninggal Bapak Ibu. 三个同样的离开世界， Jadi setelah saya doakan dulu yang penatua, besoknya dia meninggal. 我为这个长老祷告了以后，明天他就离开世 Doakan 界。 satu istri yang ikut sama saya, 因为那个跟我一同去探访的这个的， beberapa hari kemudian 妻子 juga 的时候 meninggal. 过几天也离开世界了。 Terakhir AI ini yang kena kanker ini saya kunjungin, 最后呢，这就是一个姐妹我去探访的， seminggu kemudian meninggal. 一个礼拜以后她就离开世界了。 Lalu ada teman-teman bilang, 后来有她的朋友们说， kalau ada jemaat yang sakit suruh Pak Hendra yang doa, 如果有人生病的话，就请黑人牧师来为他们祷告， biar cepat dipanggil pulang. 好让上帝很快的接他回去。 Ada yang mau didoakan Bapak Ibu? 在你们当中有要我为你们祷告的吗？ Ya, Bapak Ibu yang dikasih, saya melihat AI ini begitu luar biasa sama 弟兄 Tuhan. 姐妹们，我看到了这个姐妹是那样的奇妙， Tidak ada kekhawatiran takut, 在她的心里面没有惧怕，没有挂虑， karena dia tahu kemana dia mau pergi. 因为她知道她要到哪里去， Karena dia mengutamakan Tuhan dalam 因为 hidup. 她把上帝记首位。 Saatnya bagi kita Bapak Ibu bukan menuntut lagi Allah memberi berkat ini dan itu. 但是在我们呢，我们不是要去祈求上帝，我们要讨这个要那个。 Saatnya ini adalah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. 这个时候就到了，我们要去把上帝放在最重要的首位的时间了， Dengan segala berkat yang dia berikan. 因为他所赐给我们一切的恩典， Kita harus menjaga kedekatan kita dengan Allah. 我们要跟上帝有这个保守，跟他亲密的关系。 Selalu menaati dan menjalankan perintahnya. 我们一直在顺服他，做他所要我们做的。 Dengan demikian,
kita akan selalu aman dan tentram 如果这样子的话呢，我们的心里面就有喜乐与平安， dalam lindungan dan pelukan Tuhan. 因为有上帝的拥抱，有上帝的保护， Bahkan selebihnya akan Tuhan tambahkan untuk Sensi, memberkati kita. 甚至于超过这一切，他要把一切的祝福赐给我们。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿上帝祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Saya minta AI untuk berdoa. 我们低头祷告。Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami sungguh merasa malu, merasa bersalah kepada Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Seringkali kami merasa khawatir, kami merasa apakah masa depan kita dan apakah masa depan keluarga kami ya Tuhan. Oh mohon Tuhan Kau ampuni kami ya Tuhan. Tapi kami ucap syukur bahwa hari ini Tuhan, Tuhan Kau sudah melalui firman-Mu ya Tuhan, menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dan berilah kami kemampuan, kekuatan yang dari Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu ini Tuhan. Supaya setiap kami tidak lagi jatuh di dalam kekhawatiran, hingga kami fokus, kami setelah ke kanan ke kiri, sampai hidup kami menjadi kacau balau ya Tuhan. Kami hidup di dalam kesengsaraan. Mohon Tuhan ampuni, tolong kami ya Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, yang sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, sungguh-sungguh mereka mendengar, mereka masukkan di dalam hati mereka, mereka renungkan, dan kuasa Roh Kudus tolong semua bisa melakukannya, hingga anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini dapat hidup di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nama Tuhan sendiri akan dijunjung tinggi, dimuliakan ya Tuhan, supaya orang yang di sekeliling kami melihat kehidupan kami, mereka semua menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, juga berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia, di mana saja dia berada ya Tuhan. Apa yang dia lakukan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan.